Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita di vlog kisah seram mistik, di mana saya akan kongsikan kisah-kisah seram dan mistik dalam bentuk penceritaan yang berlaku sekitar dalam dan luar negara, sama ada dari pengalaman saya atau dari cerita orang-orang lama ataupun yang dikongsikan oleh peminat-peminat kisah seram. Jika anda baru menonton channel ini, saya menjemput anda untuk tekan butang subscriber dan aktifkan pemberitahuan supaya anda tidak terlepas kisah-kisah seram mistik yang akan datang. Baiklah, kisah kali ini adalah kisah yang dikongsikan oleh seorang guru yang pernah mengajar di sebuah sekolah di Segamat Johor pada sekitar tahun 80-an. Jom kita hayati kisah ini. Setiap kali hujan lebat, aku pasti akan teringat kisah yang pernah aku lalui suatu ketika dahulu, sewaktu menetap di Segamat Johor. Aku yang baru sebulan berpindah dari Selangor dan posting sebagai guru sementara di salah sebuah sekolah menengah di Segamat sekitar awal 80-an waktu itu, Segamat yang pada ketika itu masih lagi merupakan sebuah pekan kecil yang rata-rata kawasan sekelilingnya masih lagi dilitupi hutan walaupun di tengah bandar. Aku yang ketika itu menyewa sebuah rumah di kawasan kampung sedang tidak jauh dari sekolah menengah di mana tempat aku mengajar, hanya tinggal seorang diri manakala jarak antara rumah ke rumah pula lebih kurang 50 meter. Seusai kerja pada waktu petang itu, aku pun melangkah keluar dari bilik guru hendak pulang ke rumah. Sesampai di pintu keluar bilik guru, aku disapa seorang guru lelaki yang memberitahuku bahawa hujan sedang lebat di luar dan dia memintaku untuk tunggu sebentar sementara sehingga hujan reda sedikit. Aku pada ketika itu berbisik dalam hati, nak balik tak apa kalau basah, jangan nak masuk kerja, lagipun rumah dan sekolah dekat sahaja jaraknya. Tanpa berfikir panjang, aku pun terus berlari-lari anak menuju ke tempat parking motosikal. Sambil menyarung baju hujan aku yang berwarna kuning, aku memerhati di sekeliling pintu belakang sekolah, dan pandangan aku terhenti seketika di suatu sudut. Aku tajamkan penglihatanku seketika dan di balik sama-sama air hujan yang lebat mencurah itu, kelihatan sesosok tubuh yang sedang berdiri membelakangi aku, berpakaian seperti seorang pelajar perempuan Cina. Dalam hatiku berbisik, mengapa pula berdiri di tengah-tengah hujan lebat begini, sedangkan ada pondok disediakan untuk menunggu ibu bapa datang menjemput pelajar. Aku yang pada mulanya malas nak ambil tahu, lantas terus menyarung topi keledar dan menghidupkan enjin motor. Ketika menunggu enjin motor panas seketika, aku dikejutkan dengan satu bunyi dentuman kuat yang datang dari arah pintu belakang sekolah tadi, dan bunyinya seperti hentaman sebuah kemalangan kereta disusuli bunyi hon yang kuat bertalu-talu. Aku terus mengalihkan pandanganku ke arah pintu belakang sekolah, dan memang jelas kelihatan sebuah kereta Proton Saga telah melanggar pagar batu di pintu belakang sekolah. Allahu Akbar, tanpa berlengah, aku pun turun dari motor dan berlari kembali ke dalam bilik guru untuk membuat panggilan telefon kepada pihak polis atau bomba untuk memaklumkan kejadian yang berlaku. Ketika sampai di bilik guru, aku yang tergesa-gesa masuk kemudian disapa kembali oleh rakan guru tadi. Kenapa ni cikgu, macam nampak hantu saja, dan aku pun memberitahu bahawa ada berlaku satu kemalangan kereta di pintu belakang sekolah, dan ingin membuat panggilan kepada pihak polis atau bomba. Sambil membuat panggilan kepada pihak polis dan bomba, aku melihat rakan guru tadi hanya tersenyum sinis memandangku dan masih duduk di mejanya meneruskan kerja seperti tiada apa yang berlaku. Setelah selesai memaklumkan kepada pihak polis, aku pun terus ke meja rakan guru tadi dan mengajaknya untuk pergi melihat kemalangan itu, jikalau ada yang boleh kita bantu. Secara tiba-tiba rakan guru tadi bertanya kepadaku, kau ada nampak apa-apa tak tadi sebelum kemalangan tu berlaku? Lantas aku teringat akan sesosok pelajar Cina yang berdiri di tengah hujan lebat dan memberitahunya, tak nampak apa, tapi aku ada nampak seorang pelajar Cina berdiri di pintu belakang sekolah tu, tak tahulah tunggu siapa.
Rakan guru tadi tersenyum sambil memandangku, seolah-olah ada sesuatu yang mencuit hatinya. Lantas dia menceritakan akan satu kejadian yang pernah berlaku 3 tahun lepas ketika hari terakhir pelajar selesai menduduki peperiksaan SPM. Telah berlaku satu kemalangan di pintu belakang sekolah melibatkan seorang pelajar Cina. Kejadian itu berlaku sekitar jam 12 tengah hari di mana pada waktu itu hujan sedang turun dengan lebatnya. Ketika pelajar itu sedang menunggu keluarganya datang menjemput, secara tiba-tiba sebuah kereta yang dipandu oleh seorang lelaki tua telah terbabas dan merempuh pelajar itu yang sedang berdiri di pintu keluar bahagian belakang sekolah. Kereta berkenaan dikatakan hilang kawalan kerana jalan yang licin waktu hujan itu telah terbabas dan merempuh pelajar berkenaan, menyebabkan mangsa terperosok di bawah kereta dan diseret beberapa meter dari tempat kejadian. Mangsa meninggal dunia di tempat kejadian manakala pemandu kereta hanya cedera ringan. Aku hanya terdiam mendengar cerita dari rakan guru tadi. Dalam hati mula berbisik, itu ke sosok pelajar yang aku lihat tadi. Secara tak sengaja bulu roma pun mula meremang. Aduhai. Sambungnya lagi, selepas beberapa bulan kejadian itu berlaku, apabila hujan lebat turun ketika waktu tengah hari, akan terjadi satu kemalangan di bahagian pintu belakang sekolah yang melibatkan kenderaan sama ada motor, kereta ataupun lori. Yang misterinya ialah apabila ditanya kepada mangsa-mangsa kejadian, mereka semua akan mengatakan jawapan yang sama, iaitu mengelak seorang pelajar Cina yang secara tiba-tiba melintas ke tengah jalan dalam keadaan hujan lebat. Ada juga di antara rakan guru lain yang pernah nampak kelibat mangsa berdiri di pintu belakang sekolah sambil memeluk buku teks ketika mereka ingin pergi ke surau atau kantin, cuma sekilas pandang dan kemudian hilang. Semakin meremang bulu tengkuk bila mendengar cerita dari rakan guru ini. Mungkin betul apa yang aku lihat sebelum kejadian kemalangan tadi. Sebab itu aku suruh kau jangan balik dulu masa hujan tengah lebat tadi. Kan kau dah nampak, ha, katanya sambil berseloroh. Sambungnya lagi, kebanyakan warga sekolah hanya nampak sosok itu sekali sahaja, lepas tu tak akan nampak lagi sampai bila-bila. Mungkin ia sekadar mengingatkan supaya pelajar dan warga sekolah sentiasa berhati-hati waktu hujan atau waktu mahu pulang ke rumah. Fikiranku seakan-akan melayang seketika dan kami dikejutkan oleh bunyi siren kereta bomba yang masuk ke kawasan sekolah. Aku lantas keluar sambil memerhati dari jauh sepasukan anggota bomba membantu mangsa kemalangan di pintu belakang sekolah. Sambil hatiku berbisik, jangan dia ikut sampai aku balik rumah sudahlah, aku dahlah tinggal sorang. Kejadian ini berlarutan sehingga beberapa tahun malah warga sekolah juga seperti sudah lali. Akibat kerap berlaku kemalangan di kawasan itu, pihak berwajib telah memasang lampu isyarat dan lain kuning di kawasan pintu belakang sekolah sebagai langkah keselamatan. Pihak sekolah juga telah mengarahkan supaya anggota keselamatan mengawal lalu lintas ketika waktu pelajar pulang. Genap 1 tahun aku mengajar di Segamat sebagai guru sementara. Akhirnya aku dilantik ke jawatan tetap oleh Jabatan Pendidikan, dan sekali lagi aku berpindah dari Segamat untuk posting ke kampung halamanku di Kuala Selangor. Alhamdulillah. Sekian sahaja untuk kisah seram mistik pada kali ini. Terima kasih kepada anda yang tak tahu takut. Apa yang anda fikirkan? Pernahkah anda mengalami kisah seram sewaktu di sekolah dahulu? Tinggalkan komen anda. Semoga kita berjumpa lagi di vlog kisah seram mistik yang akan datang. Salam bulu tengkuk meremang dari saya. Assalamualaikum.